Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 12 April 2022. Mereka datang ke Malaysia tetapi tidak menghormati undang-undang negara. Segelintir warga asing didapati menghisap shisha di premis makanan sekaligus mengingkari peraturan larangan merokok di tempat awam. Wartawan Tun Nizami Hashim menyertai op rokok dan shisha diperkasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di sekitar ibu kota baru-baru ini. Because we don't have any idea about it. Yes. No one told us, no one informed us. They're already in the media, television. But we don't know as a foreigners. When we come to Malaysia, even as a citizen, we have the responsibility to know the law. We cannot read Malay or watch the Malay news, something Because like we are that. also having English news. Ketegangan itu tercetus apabila pelanggan warga asing bertikam lidah dengan anggota penguatkuasa setelah didapati bersalah menghisap shisha di premis makanan. When you smoke or you use shisha, the smoke also will harm the kids. So it's not our problem. No. Selain rokok, penggunaan shisha dan rokok elektronik seperti vape turut dilarang di premis makanan. Namun, masih ada segelintir pemilik premis makanan dan pelanggan yang ingkar dengan Peraturan 11 Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Berikutan itu, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mempergiatkan operasi dengan memantau 13 buah premis makanan di sekitar ibu negara. Keluarkan ambil semua shisha sekarang. Mana yang orang? You know that you cannot serve shisha here. Boy, take all the shisha. Lepas ni, settle shisha semua tolong alihkan. Tolong asingkan. 4 buah premis yang terletak di kampung baru ini didapati bukan sahaja menyediakan makanan Arab, malah turut menyediakan perkhidmatan untuk menghisap shisha kepada pelanggan mereka yang majoritinya warga asing. Dan ketika ini pihak kesihatan telah mengeluarkan kompaun bernilai RM250 kepada setiap pelanggan mereka dan RM500 kepada pemilik restoran ini. Dan pemantauan semula akan dilakukan oleh pihak kesihatan bagi memastikan perkhidmatan shisha ini telah ditamatkan oleh pihak restoran. Pemegang kad UNHCR berusia 25 tahun ini antara pelanggan yang cuba mendegakkan benang yang basah bagi menutup kesalahannya menghisap shisha di premis makanan. I'm in UN. I've been here since 2018. So you should know about the law in our country. What you are saying to me now, I have not seen it here. And the restaurant, they never told us, you guys, sorry, cannot smoke because health minister say no smoking. You understand me very clear, ma'am. Me, I never breach any regulations because I follow the rules. I follow. No, the non-smoking restaurant has been there since 2018. You cannot smoke in any eateries. I'm so sorry. In any effective place? Yes, in any eating places, including shisha, because you are smoking. You are inhaling and exhaling smoke. It's a tobacco. Lain pula kisah pelajar warga asing ini yang cuba merayu agar hukuman diringankan memandangkan dia masih menuntut di peringkat ijazah doktor falsafah. Is there any warning provision? We have been doing this for 2 years already. Oh, because we are new in Malaysia, we don't know. I am here since 2 years. 2 years. But I'm not regular for the, Yeah, you should know because smoking is not allowed, whether it's actually cigarette, vape or shisha. Okay, Right, so now I know. Yeah. It is my humble request because I'm so sorry you... because today we have a big operation. I understand, but may I know because we are only students, so what as a senior at least to the students, you pay the compound in any of the district health office. Otherwise, you can be caught for 10,000. Sementara itu, sekumpulan gadis warga asing yang telah menetap di Malaysia sejak tahun 2017 cuba mencetuskan provokasi apabila perbuatan mereka menghisap shisha di restoran ditegur pihak berkuasa. Can I have your IC and kind of identification? No, but we need to know why.
this is something is legal. They will issue you a compound Why would I have to pay for something I did not know about? because it is prohibited. That thing that you should know actually. In It's Malaysia, open place and Malaysia. we don't have any rules in the restaurant that ask There it. is So no- it's not our fault, it's the restaurant's Of fault. course, even the restaurant will issue a compound. But please do that for them, yes. That's your right. But for us as people that are staying in Malaysia, You have to know the rules. how would we know if the restaurant did not inform us about it? We come here over 6 years. We come here over 6 years. Of course, We will not do I that. believe the restaurant would not, because they are the one who are selling the shisha. They will not tell you. Yeah, they are selling the shisha of and course. they didn't tell us. Operasi yang disertai 68 anggota ini turut memeriksa lesen perniagaan restoran bagi memastikan pemilik premis tidak melanggar Akta Kerajaan Tempatan 1976, Undang-Undang Kecil Perlesenan Pertempatan Makanan serta Undang-Undang Kecil Perlesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian 2016. Pemeriksaan ke atas lesen perniagaan ini mendapati bahawa premis ini hanya dibenarkan untuk berniaga makanan dan bukannya perkhidmatan untuk menghisap shisha kepada pelanggan mereka, dan sebenarnya pihak DBKL tidak pernah langsung mengeluarkan lesen untuk menghisap shisha kepada sebarang premis di Kuala Lumpur ini. Selain itu, pemilik premis berusia 40 tahun ini juga sanggup menyediakan ruangan khas untuk merokok dan menghisap shisha di aras atas restoran bagi menarik pelanggan. Dalam 2 tahun tak ada orang kacau, tak ada orang cakap boleh ke tak boleh, tak ada. Dalam ni kita dah tulis syarat-syarat pelesenan yang dibagi. So dalam undang-undang ni, kesalahan awak adalah menjalankan aktiviti perniagaan iaitu shisha, which is di mana yang benda ni adalah tidak termaktub di dalam lesen. Faham tak? Ya, for smoking is in the restaurant, walaupun dia buat asin ke apa-apa, dia tak ada lah. Tak ada asing-asing dah, tak ada dah. Memang shisha tak boleh. So compound ni antara 200 ke 2000 ya. Tergantung kepada bahagian undang-undang nanti. Kalau awak continue, so kami boleh sita tau. Maksudnya kami boleh rampas barang-barang awak tu. Okey, kalau dia cakap ini bagi saman tak boleh buat. So okey, kita tak buat. Saya akan datang lagi tau. Because my team is very active. Ya, kita pun Menurut Ketua Sektor Kawalan Tembakau Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Nur Ariana Hassan, pihaknya mengeluarkan 34 notis kompaun bernilai lebih RM11,000 menerusi operasi ini. Kita pun telah menjalankan education enforcement selama setahun sebelum kita menghadapi wabak COVID-19 ni. Jadi sebenarnya aktiviti ini telah diwar-warkan secara meluas dan kita boleh dapat tahu juga di laman sesawang, di media massa, media sosial dan sebagainya. Cuma mungkin selepas kita menghadapi keadaan MCO itu antara alasan mereka kenapa mereka tak tahu dan sebagainya. Kalau kita tengok tadi kan, kebanyakannya warga asing tu dah lama pun berada di Malaysia, dah lebih 2 tahun dan tidak sepatutnya mereka tidak tahu. Dan bersempena Ramadan ni, kepada mereka yang merokok itu silalah mulakanlah journey ataupun perjalanan untuk berhenti merokok. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman sesawang www.jomquit.com. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan terus mempergiatkan operasi rokok, shisha dan vape ini walaupun di bulan Ramadan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Dua premis hiburan yang didakwa terkenal dan kebal akhirnya diserbu pasukan imigresen. Tindakan berani pemilik premis menyediakan perkhidmatan gadis pelayan warga asing yang ramai serta menganjurkan sesi lelongan kalung hanya memakan diri. Lebih mengejutkan apabila ada di antara gadis itu yang mempamerkan dokumen tanpa sebarang pengesahan. Ikuti perinciannya bersama wartawan Haris Farouk Alex. Hasil risikan dan penyamaran penguatkuasa imigresen selama 1 minggu, sebuah premis hiburan terkenal di Jalan Imbi, Kuala Lumpur diserbu gara-gara menyediakan khidmat gadis warga asing sebagai peneman pelanggan.
Eksploitasi gadis warga asing berusia di antara 20 dan 35 tahun didakwa berlaku di premis ini apabila turut menyediakan lelongan kalung khas yang berharga di antara RM100 hingga RM5,000 bagi setiap seorang. Come, sit. I said off the phone. Dia daripada bawah je. Ini ada bawah tu. Dia ada kata wait. Daruki tak berfungsi. Dia yang berfungsi dapat. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud turut serta dalam serbuan yang dianggotai seramai 29 anggota termasuk pegawai. Rata-rata yang diperiksa hanya mempamerkan pasport sebagai dokumen perjalanan. Dikuatiri mereka memasuki negara ini atas status pelancong. Itu dia. Yang ini orang kita tangkap masa dia tengah bekerja sebab dia spouse. Dia ada kat sini. Ada? Ada kat sini. Itu apa? Dan memang 3 hari ni ada orang yang sanggup untuk bayar sendiri. Hasil pemeriksaan turut mendapati ada yang mempamerkan pasport tanpa sebarang pengesahan imigresen di pintu masuk yang diwartakan. Is this yours? There's no job. And how did you enter Malaysia? Do you speak English? There's no job here. How you enter Malaysia? How do you enter Malaysia? You can speak English. Bila masuk ke Malaysia? Dia kosong tu Pasport dia kosong dan dia refuse untuk bercakap lah. Okey. Ini mungkin taktik dia. Kalau kosong maksudnya laluan yang dimasuk tu? Pasport kosong ni bermakna mungkin dia masuk melalui jalan tikus ataupun dia masuk sebelum ni dengan pasport yang sah, kemudian pasport tu tamat tempoh. Dia buat pasport baru semasa dia berada di Malaysia. Okey. Dan dia dapat pasport baru dan tidak ada job. Okey. Seramai 21 gadis warga asing berjaya ditahan di premis hiburan yang sebelum ini dianggap kebal dan kononnya tidak akan disentuh pihak berkuasa. Bilangan besar daripada mereka ini telah pun overstay. Mereka masuk ke Malaysia sebelum pandemik, iaitu sebelum Mac tahun 2020 dahulu. Dan di dalam tempoh pandemik, mereka menggunakan alasan kemungkinan tidak dapat pulang ke negara asal kerana COVID dan sebagainya. Di mana pada ketika itu sememangnya immigration memberikan lanjutan kepada pas-pas lawatan sosial yang mana pemiliknya mendakwa mereka tidak dapat pulang ke negara asal. Tetapi dalam masa yang sama, operasi-operasi seperti ini turut dilakukan bagi memastikan bahawa mereka tidak menyalahgunakan kemudahan-kemudahan immigration yang diberikan ini. Operasi yang dibantu Jabatan Pendaftaran Negara JPN turut memeriksa kesahihan kenyataan segelintir gadis warga asing yang cuba berdalih dengan mendakwa mereka adalah isteri kepada lelaki warga tempatan. Warga negara Vietnam yang memegang pas lawatan sosial isteri kepada warga negara tempatan, iaitu isteri kepada warga negara Malaysia. Saya berikan contohnya seperti ini. Pas ini masih lagi sah sehingga tahun 2023. Tetapi daripada serbuan dan daripada risikan yang dilakukan sebelum ini, didapati mereka ini sebenarnya bekerja di pusat hiburan ini sebagai pegawai perkhidmatan pelanggan ataupun lebih dikenali sebagai GRO.
Operasi selama 2 jam ini berjaya memeriksa seramai 100 individu dan 25 daripadanya telah ditahan bagi siasatan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Don't touch me. Sorry. Dalam satu operasi berlainan, sebuah lagi premis yang dianggap kebal di Bandar Puteri Puchong, Selangor diserbu dalam siri op gegar pasukan imigresen. Beroperasi sejak 2 bulan lalu, premis hiburan ini dilihat berani menyediakan hampir 30 gadis warga asing bagi tujuan menarik pelanggan. Turn off your phone. I want to call lady. Okay, please, turn off. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, bagi tujuan risikan, taktik penyamaran terpaksa digunakan untuk memasuki premis. Pihak imigresen juga percaya kemasukan gadis warga asing di premis ini didalangi ejen khas yang membekal gadis berusia di antara 22 dan 33 tahun. Setiap gerak-geri mereka dipantau oleh ejen agar tidak melarikan diri atau menimbulkan masalah kepada pelanggan. Kan ini ada nama perempuan yang dan ini check in check out dan kita ada jumpa dekat jabat kecil dia tu salinan pasport awal-awal ni, tapi pasport tu semua tak ada kat sini. Tak ada kat sini? Pasport tu tak ada, just salinan yang salinan pasport, tapi memang ada di sini dengan salinan memang ada kat jadi sini. Jadi kita akan double check lah untuk tujuan yang selanjutnya lah. So memang kalau kita tengok perempuan yang ada kat sini mostly memang bekerja kat sini lah, tengok kan. Dengan kalung tu itu semua dia punya ni lah. Okey, alright. Seramai 26 orang warga asing termasuk pekerja dan pengurus ditahan dalam operasi yang berlangsung selama 1 jam ini. Mana I tak pulang IC means I ada apa diorang buat sendiri. Kalau you kata nak ambil power bank, you sudah dapat IC, you nak keluar dulu, you boleh keluar. Right? Okay? Itu saja. Power bank kalau you kata memang you nak juga, you beritahu I berapa you punya harga power bank, I bagi you duit. Saya tak nak cakap apa. Saya cari power bank saja. Pasal pun tak nak cakap apa, saya cari power bank. Nanti I bawa settle tau. Saya di sini. Okey. Sekarang kita sudah ada. Kita pun kawan. Rata-rata yang ditahan atas kesalahan tinggal lebih daripada tempoh yang ditetapkan dan gagal mempamerkan dokumen perjalanan yang sah. Operasi tamat jam 1.15 pagi. Laporan Haris Faro Alex 999. Pencarian mayat kanak-kanak sejak 28 Mac lalu terungkai apabila pihak polis menemui rangka dan tengkorak seorang kanak-kanak berusia 5 tahun di dalam belukar. Baru-baru ini, ikuti perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Susulan penemuan itu, keputusan ujian DNA cebisan tulang dan tengkorak kanak-kanak terbabit akan diperoleh minggu hadapan. Menurut kenyataan polis, tengkorak dan cebisan tulang berkenaan ditemui dalam keadaan bertaburan pada jam 11 pagi berhampiran lokasi pencarian di Taman Bukit Zamrud, Seremban, Khamis lalu. Suspek utama merupakan individu yang sama pernah ditahan sebelum ini susulan penemuan seorang mayat wanita di kawasan Gaung, Bukit Putus 20 Mac lalu. Menurut rekod, suspek berusia 41 tahun itu pernah dipenjara 3 tahun kerana menyembunyikan kematian kanak-kanak pada tahun 2011. Seorang ahli perniagaan dalam buruan kerana disyaki menjalankan kegiatan pengubahan wang haram akhirnya menyerah diri pada 11 April jam 11 pagi di Pejabat Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Menurut kenyataan polis, suspek akan dihadapkan ke Mahkamah Shah Alam hari ini bagi menghadapi 26 pertuduhan. Mengikut rekod pada 23 Mac lalu, mahkamah telah mengeluarkan waran tangkap terhadap suspek itu yang berusia 34 tahun. Suspek menjadi buruan polis selepas satu serbuan dijalankan di Puchong berjaya menahan 12 individu termasuk seorang Datuk Seri. Sindiket berkenaan dipercayai terbabit dalam pelbagai aktiviti haram termasuk perjudian dalam talian.
Suspek berdepan tuduhan di bawah Seksyen 4-1-A Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan, Keganasan dan Hasil dari Aktiviti Haram 2001. Seorang remaja lelaki berstatus warga negara asing berusia 19 tahun ditemui mati dengan kesan tikaman di perut dalam sebuah rumah di Jalan Bukit Tembok, Seremban, Rabu lalu. Menurut siasatan awal polis, mangsa dipercayai dibunuh rakan serumahnya sebelum mayatnya dijumpai jam 11 pagi. Mangsa yang juga pemegang kad UNHCR dipercayai meninggal dunia di antara 5 ke 6 jam sebelum mayatnya ditemui. Suspek berjaya ditahan di Pulau Pinang kira-kira jam 1.30 tengah hari pada hari yang sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Di Mahkamah Magistrate Seremban, seorang penganggur didakwa atas 10 pertuduhan kerana disyaki terbabit dalam penipuan urusan jual beli telefon bimbit dengan kerugian dianggarkan bernilai RM21,150 sejak tahun lalu. Tertuduh yang berusia 27 tahun walau bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menipu 10 orang mangsa dengan meminta mereka mempercayainya dalam urusan pembelian pelbagai jenis telefon bimbit. Tertuduh kemudiannya menunjukkan bukti transaksi palsu kepada mangsa dan meminta mangsa menyerahkan telefon bimbit mereka. 21 April depan dijadualkan sebutan semula kes. Polis berjaya menahan 2 lelaki bertindak sebagai penghantar daun ketum sebelum menyeludup ke negara jiran dalam satu serbuan awal pagi Jumaat lalu. Menurut kenyataan polis, suspek terbabit ditahan bersama sebuah lori yang berisi 950 kg daun ketum di Taman Batik, Sungai Petani. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek dipercayai kenalan itu menerima upah RM1,000 untuk membawa daun ketum dari Pendang ke Changlun sebelum diseludup ke negara jiran. Kesemua ketum yang dirampas dianggarkan bernilai RM14,250. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Di Pulau Pinang, polis berjaya menahan 6 lelaki tempatan termasuk seorang ketua sindiket pecah rumah Mac lalu dan berjaya menyelesaikan 14 kes pecah rumah di 5 negeri. Menurut rekod, 8 daripada kes itu berlaku di Pulau Pinang dan membabitkan kerugian hampir RM200,000. Sindiket itu diburu selepas memecah masuk rumah seorang ejen hartanah di Air Hitam membabitkan kerugian RM50,000. Kesemua suspek ditahan dalam serbuan berasingan di beberapa negeri dalam Op Pintu Mutiara yang dijalankan pada 25 Mac. Mereka yang berusia 34 hingga 47 tahun itu mempunyai rekod jenayah lampau termasuk ketua sindiket yang mempunyai 42 kes pecah rumah dan 3 kes dadah. Kesemua suspek direman dan polis masih giat memburu saki-baki ahli kumpulan terbabit. Akibat arus laut dan angin yang terlalu kuat, 4 penyelam warga asing termasuk 2 beranak terpisah dan hilang ketika menjalankan latihan selaman bersama jurulatih mereka. Saksikan butiran kejadian di perairan Pulau Tokong Sanggol, Mersing, Johor dalam tragedi 999 minggu ini. Dalam kejadian Rabu lalu, kehilangan kesemua penyelam terbabit disedari tekong bot kira-kira jam 12 tengah hari apabila mereka didapati tidak timbul selepas melakukan latihan menyelam. Mangsa dikenal pasti warga Norway, Christine Grodem, 35 tahun, Alexia Alexandria, 18 tahun, warga Perancis, Adrian Peter, 46 tahun, warga Britain dan anaknya Nathan Renzi, 14 tahun, warga Belanda. Menurut Pengarah Maritim Negeri Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria, kedalaman kawasan selaman sekitar 15 meter dan kesemua mangsa mempunyai kebenaran menyelam di kawasan terbabit. Ops cari lamat melibatkan 90 anggota menggunakan 2 Aset Udara Maritim Malaysia APMM dan Polis Diraja Malaysia PDRM serta 18 bot pelbagai agensi membabitkan pencarian seluas 244.44 batu nautika persegi. Kita bertumpu ke selatan.
saya dah pun arahkan untuk maklumkan kepada pihak Basarnas, Badan SAR Nasional Indonesia dan juga pihak Singapura. Hasil pencarian pada hari kedua, jurulatih penyelam warga Norway Kristin Grodum ditemukan dalam keadaan terapung di 22 batu nautika dari lokasi mangsa hilang. Kristin diselamatkan oleh bot tunda yang dalam perjalanan dari Indonesia ke Thailand jam 8.15 pagi. Mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan dan dihantar ke Hospital Mersing untuk rawatan lanjut. Sementara itu, menurut Ketua Polis Daerah Mersing Superintendent Cyril Edward Nuing, siasatan awal pihaknya turut bimbang dengan faktor lain yang menggugat peluang mangsa ditemui dalam keadaan selamat iaitu dehidrasi, hipotermia dan cuaca buruk. Kalau mengikut daripada keterangan mangsa tadi, ketiga-tiga mangsa yang lain berjaya timbul. Berjaya timbul maknanya dapat surface. So, apabila dia surface dengan equipment yang ada, dengan full gear yang ada, dengan pengalaman mereka yang ada, kita percaya peluang untuk kita temui mereka dalam keadaan hidup adalah amat besar. Menjelang hari keempat kejadian, 2 daripada 3 penyelam iaitu Adrian Peter, warga Britain dan wanita warga Perancis Alexia Alexandria berjaya diselamatkan oleh nelayan tempatan jam 1 pagi Sabtu lalu. Ketika itu, nelayan terbabit sedang menangkap ikan di perairan selatan, Pengerang, berhampiran sempadan Indonesia dan mangsa dihantar ke Hospital Pakar di Pasir Gudang, Johor. Bagaimanapun, berdasarkan maklumat yang diterima pihak Maritim Malaysia, penyelam remaja Nathan Renzi disahkan meninggal dunia oleh bapanya sendiri, Adrian Peter, akibat terlalu lemah dan tidak dapat bertahan. Justru itu, pihak berkuasa negara jiran turut membantu mencari mayat Nathan Renzi yang masih hilang dipercayai hanyut ke kawasan perairan negara terbabit. Sementara itu, hasil ujian air kencing ke atas tekong bot yang membawa 4 penyelam terbabit menunjukkan individu berkenaan positif dadah jenis metamfetamin. Menurut Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat, tekong bot ditahan dan disiasat di bawah Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya. Pihaknya akan menyiasat dari semua sudut termasuk kelengkapan peralatan dan tempat pusat selam skuba sama ada terdapat unsur kecuaian dalam tragedi terbabit. Seorang lelaki berusia 26 tahun berdepan detik ngeri apabila diserang sekumpulan individu bermotosikal di persimpangan lampu isyarat persiaran Setia Dagang U13 Setia Alam. Video berdurasi 38 saat itu jelas menunjukkan mangsa sedang menunggang motosikal secara berseorangan sebelum dikepung, dipukul dan disamun sebelum ditinggalkan sendirian. Rakaman kejadian sekitar jam 4.30 pagi itu mendapat perhatian warganet sehingga mencecah lebih 100,000 jumlah tontonan di laman sosial. Kalau jadi macam ni memang memudaratkan pada kita lah, membahayakan. Kita pun tak boleh nak ambil apa-apa tindakan disebabkan benda ni diorang terlalu ramai. Kita diorang memang tak boleh terdaya nak melawan lah. Mengharapkan pihak berkuasa lebihkan rondaan di setiap jalan yang sunyi dan juga di jalan-jalan yang lorong, jalan lorong lah senang, supaya pihak berkuasa sering meronda untuk mengatasi masalah seperti ini. Sejurus selepas ditinggalkan sendirian, mangsa yang bekerja sebagai pemandu peribadi itu cuba mendapatkan bantuan daripada pengawal keselamatan berhampiran bagi menghubungi isterinya yang berada di rumah. Kru 999 bertemu mangsa di Pekan Meru, Klang bagi mendapatkan perincian kes ini. Time tu baru jumpa member dia tu, baru balik jumpa member. Nak balik lalu belakang kan. Lalu belakang tu lepas tu ada India.
Mula dia 3 biji je. 3 biji motor, lepas tu dia jadi ramai. Tu video tu dia dah last-last lah tu. Mulanya dah kena kepung dah, kena pegang handle semua kan. Dah try dah. Nak lari dah try dah. Bukan tak try, dah try. Lepas tu datang yang seorang tu memang camat kan. Datang seorang tu dia buka helmet, dia bagi je tu. Masa pukul tu dia tak ada. Dia kata you apa hal macam tu. Dia tak ada istilah tanya duduk mana, tak ada. Dia tanya apa hal, dia terus bagi. Kira last tu tak tahu pun, kena seluk poket kan. Ambil dompet, telefon semua tak tahu pun. Kira dah last tu baru cek. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Muhammad Iqbal bin Ibrahim, beberapa suspek daripada kumpulan bermotor sekali itu telah pun ditahan bagi membantu siasatan kes ini. Untuk makluman semua, pihak Polis IPD Shah Alam telah berjaya membuat beberapa serbuan dan tangkapan. Setakat ini kita telah berjaya menahan 5 suspek yang dipercayai turut berada di tempat kejadian semasa kejadian tersebut. Suspek berumur antara 19 ke 25 tahun dan cuma yang kita boleh kenal pasti 2 tu memang ada pelibatan di tempat kejadian, memang ada di situ, dan motosikal pun ada, dan kita dah panggil untuk pengadu sendiri buat pengecaman. Actually pengadu pun telah membuat lakaran sebelum ini, fotofit, dan berjaya timbulkan muka suspek yang kita tangkap ni. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan samun sehingga menyebabkan kecederaan. Suspek boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan dikenakan hukuman denda atau sebatan jika sabit kesalahan. You mabuk. Bro, sini, jangan kacau dia. Dia buat kerja dia. Jangan kacau dia. Kalau orang tak mabuk, orang tak ada alkohol. Meletakkan kenderaan di bahu jalan semata-mata untuk menikmati pemandangan Kuala Lumpur. Itulah tindakan segelintir orang awam di Bandar Saujana Ampang sehingga memaksa pihak polis untuk menjalankan operasi bagi membanteras kesesakan lalu lintas. Ikuti perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Mac jam 8.30 malam, satu takliman operasi penguatkuasaan diadakan di Balai Polis Trafik Pandan Indah, Selangor. Operasi bertujuan membanteras tindakan segelintir orang awam yang menghalang lalu lintas selain mensasarkan pelbagai kesalahan trafik termasuk tiada lesen memandu yang sah serta pengubahsuaian kenderaan secara haram. Tepat jam 9 malam, kami bergerak ke lokasi sasaran di kawasan Bukit Ampang Saujana yang terletak kira-kira 7 km dari Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya. Hasil risikan selama seminggu dan aduan awam, seramai 2 pegawai dan 21 anggota digerakkan dalam operasi ini. Assalamualaikum dan selamat malam kepada pengunjung Bukit Ampang Saujana yang sedang meletakkan atau parking di bahu jalan kanan dan kiri. Sila alihkan kenderaan anda. Kiranya gagal, pihak polis akan mengeluarkan saman. Kawasan bukit ini didapati meriah dengan penjaja yang dianggarkan lebih 20 buah kemah dipasang di bahu jalan. Jika kita dapat lihat di sini, keadaan lalu lintas di kawasan Bukit Ampang ini kelihatan agak sesak disebabkan oleh para pengunjung yang meletakkan kenderaan di bahu jalan sekitar lebih kurang 2 km dan saya difahamkan pengunjung mula tiba di kawasan ini pada pukul lebih kurang 8 malam hingga lewat pagi untuk menikmati pemandangan Kuala Lumpur pada waktu malam. Cubaan remaja lelaki berusia belasan tahun ini melarikan diri kerana tidak mempunyai lesen memandu gagal apabila berjaya diberkas pihak berkuasa. Kamu patah balik cuba melarikan diri tadi. Kalau kamu terlanggar anggota atau terlanggar orang awam macam mana? Ya, kita bang. Hasil pemeriksaan, motosikal remaja terbabit telah dimodifikasi secara haram, antaranya ubah suai pipe exhaust serta melanggar peraturan paparan nombor plat pendaftaran.
Sebab tadi ingat alihkan motor sebab orang kata kan motor tak boleh panggil situ nanti kan saman kan. Nak ingat nak alihkan motor. Lepas tu dah tahu sampai sini kena kejar sebab tu saya lari. Dekat ada meja? Dekat dalam casing phone. Kau buat motor? Motor kamu mana? Ni. Motor kamu punya? Arwah Yatu. Rumah mana? Flat Taman Dah Gampang. Kau datang sini untuk apa? Makan. Saja lepak? Makan. Operasi diteruskan dengan ops mabuk di Jalan Pandan Utama, Ampang bermula jam 11 malam dengan mensasarkan pengguna jalan raya yang memandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol. Setiap pemandu atau penunggang motosikal yang disyaki mabuk diarah menjalani ujian pernafasan menggunakan alat screening device 2 atau SD2 bagi memeriksa kandungan alkohol di dalam badan. Lagi. Dia tak boleh buat satu pendek, dia kena panjang nafas. Dia ambil gambar. Apa dia ganggu ke? Lagi. Trap. Kan sebab you mabuk. Sini jangan kacau dia. Dia buat kerja dia. Jangan kacau dia, okey? Kalau orang tak mabuk, orang tak ada alkohol, skip sekali saja. Tapi sekarang you mabuk. Tak ada. Kalau tak ada kenapa you tak boleh buat betul-betul? Pada mulanya, cubaan membuat ujian pernafasan oleh seorang lelaki tempatan gagal kerana enggan memberi kerjasama. Namun, lelaki berusia dalam lingkungan 50-an itu akur setelah dipujuk oleh pihak berkuasa. Berapa tinggi punya alkohol dalam badan, okey? Berapa dah naik? Sudah. Tengah proses. Banyak. Alright, 279 miligram. Lain pula tindakan yang dilakukan oleh lelaki berusia 43 tahun ini dengan sengaja melengahkan masa untuk membuat ujian pernafasan. Nafas. Kita lagi. Oh, bukan. Saya baru cakap, dia kena panjang. Panjang, angin keluar mau panjang. Tarik, lepas balik. Tapi lepas tu mau panjang. Sudah tukar ke belum? Sudah tukar. Baru keluar. Bukan. Untuk you saja. Untuk you saja 10. Corona punya. Untuk you saja 10 saya suka jangan itu. Taralah bang. 4 gelas, 5 gelas je dia cakap. Apa 5 gelas saja? Ini alat pun sudah pening. Okey, 237. Macam mana? Banyak tinggi. Mana boleh banyak tinggi bas? Kandungan alkohol melebihi 50 mg dalam tubuh badan diarahkan menjalani ujian pernafasan kedua menggunakan Evidential Breath Analyzer EBA di Balai Trafik Pandan Indah. Ambil. Jom. Go. Siapa suruh berhenti? Jangan ambil gambar. Jangan ambil belakang. Menurut Ketua Bahagian Siasatan Penguasaan Trafik Ampang Jaya, DSP Abdul Hamid Omar, sepanjang Januari hingga Mac 2022, pihak polis memperoleh 14 waran tangkap dan 21 tangkapan mabuk di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Untuk makluman, pihak BSPTD Ampang Jaya akan meneruskan operasi-operasi sebegini untuk memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya, khasnya kepada pengguna-pengguna jalan raya yang menunggang ataupun memandu di bawah pengaruh alkohol. Kebanyakan kes kemalangan adalah berpunca daripada pemandu mabuk. So sama-samalah kita mematuhi peraturan jalan raya. Kalau mabuk, kita minta pemandu pada rakan-rakan lain yang tidak mengambil alkohol untuk keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya lain. Hasil pemeriksaan, pihak polis menahan 3 lelaki tempatan kerana disyaki memandu dan menunggang motosikal dalam keadaan mabuk serta kandungan alkohol dalam badan melebihi had yang ditetapkan.
Kes disiasat mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan penjara tidak melebihi 2 tahun serta denda tidak kurang RM10,000 jika didapati bersalah. Operasi tamat jam 1 pagi. Afifah Haminuddin, 999. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, saya Sofia Nur Solihatta mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.